datang. Sila duduk dengan selesa, pejamkan mata anda dan bersiap sedia untuk mengembara. Malam ini, kita tidak akan mengira biri-biri. Sebaliknya, kita akan merenung hakikat realiti itu sendiri. Bagaimana jika saya katakan bahawa segala-galanya di sekeliling anda, bintang di langit, pokok di luar tingkap, bahkan diri anda sendiri, bukan sahaja mematuhi hukum fizik tetapi juga hukum maklumat. Bagaimana pula jika seluruh alam semesta kita yang luas dengan semua galaksi dan nebula di dalamnya sebenarnya berfungsi seperti sebuah komputer gergasi yang sangat kompleks melangkaui imajinasi kita. Idea ini mungkin kedengaran seperti plot filem science fiction, tetapi hari ini ia adalah salah satu hipotesis yang paling menarik di barisan hadapan bidang sains. Dalam kuliah ini yang direka khas untuk membantu anda berehat dan tidur nyenyak, kita akan memahami secara tenang dan teratur mengapa idea ini begitu memukau minda para saintis. Kita akan menyelami dunia di mana jirim dan tenaga memberi laluan kepada maklumat dan realiti dibina daripada bit terkecil. Bersedialah untuk mengetahui mengapa alam semesta mungkin merupakan pengatur cara programmer terhebat yang pernah ada. Sebelum kita mendalami teori moden, mari kita mengimbas kembali sejarah sebentar, kerana idea alam semesta yang mengira computing bukanlah sesuatu yang baru. Akarnya menjangkau jauh ke dalam sejarah pemikiran. Seawal abad ke-17, ahli falsafah dan matematik terkemuka Gottfried Leibniz, salah seorang pencipta sistem nombor perduaan binary yang menjadi asas kepada semua komputer moden, telah merenungkan bahawa realiti boleh diterangkan melalui bahasa logik dan simbol. Beliau membayangkan satu bahasa sejagat yang mampu menyatakan sebarang kebenaran. Namun, idea ini benar-benar mengambil bentuk pada abad ke-20 dengan kemunculan komputer pertama. Perintis ialah jurutera Jerman Konrad Zuse. Seawal tahun 1965, semasa terasing pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua, beliau mula memikirkan sama ada alam semesta itu sendiri mungkin merupakan hasil daripada automaton selular, sistem pengiraan yang mudah. Beliau malah menulis buku berjudul Ruang Pengiraan, Calculating Space, di mana beliau berteori bahawa hukum fizik mungkin berpunca daripada operasi peraturan mudah pada grid diskret atau terputus-putus. Tetapi, mungkin aforisme yang paling terkenal yang telah menjadi moto bagi keseluruhan konsep ini adalah milik ahli fizik terkemuka abad ke-20, John Archibald Wheeler. Beliau merumuskan intipatinya secara ringkas, it from bit. Terjemahan kasarnya ialah semua bermula dari bit. Wheeler berteori bahawa maklumat adalah entiti yang paling asas di dunia kita. Bukan zarah, bukan medan, bukan tenaga, tetapi maklumat itu sendiri, iaitu jawapan asas ya atau tidak, sifar atau satu. Setiap zarah, setiap interaksi pada pandangannya adalah manifestasi maklumat, dan pemikiran yang ringkas tetapi mendalam inilah yang menjadi titik permulaan bagi keseluruhan bidang sains yang akan kita terokai hari ini. Kita mulakan dengan soalan yang paling asas. Apakah persamaan antara alam semesta dengan komputer? Pada pandangan pertama, nampaknya tiada langsung. Komputer ialah perenti yang dibina manusia daripada silikon dan logam. Manakala alam semesta pula adalah ruang yang luas, penuh dengan bintang dan galaksi. Namun, jika kita teliti lebih dalam, kita akan menemui persamaan yang menakjubkan dalam prinsip operasinya. Komputer pada dasarnya adalah sebuah mesin pemprosesan maklumat. Ia mengambil data masukan, mengenakan set peraturan tertentu iaitu algoritma
dan kemudian mengeluarkan hasil. Contohnya, apabila anda menekan huruf A pada papan kekunci, komputer menerima isyarat itu, memprosesnya mengikut algoritma yang diprogramkan dan memaparkan simbol A pada skrin. Sekarang, mari kita lihat alam semesta. Ia juga pada hakikatnya memproses maklumat. Keadaan alam semesta pada satu ketika, misalnya kedudukan dan kelajuan semua zarah, boleh dianggap sebagai data masukan. Hukum fizik seperti hukum graviti sejagat atau hukum elektrodinamik bertindak sebagai algoritma. Hukum-hukum ini mengambil keadaan semasa alam semesta dan mengira bagaimana keadaannya pada detik yang berikutnya. Planet bergerak mengikut orbitnya bukan secara rawak, tetapi mengikut algoritma ketat yang kita panggil hukum graviti. Cahaya merambat mengikut peraturan tertentu. Tindak balas kimia berlaku dengan cara yang boleh diramal. Semua ini menyerupai pengiraan gergasi yang tidak pernah berhenti. Alam semesta sentiasa mengira masa depannya sendiri berdasarkan keadaan semasanya. Analogi inilah yang menjadi tunjang kepada hipotesis alam semesta berkomputer. Para saintis yang menyokong pandangan ini berpendapat bahawa jika sesuatu itu berkelakuan seperti komputer, memproses maklumat mengikut algoritma, maka pada tahap yang paling fundamental, ia mungkin memang sebuah komputer. Bukan sekadar metafora yang indah. Ini adalah usaha untuk mencari bahasa baharu bagi menerangkan realiti, bahasa maklumat dan pengiraan yang mungkin lebih mendalam dan universal daripada bahasa jirim dan tenaga yang biasa kita gunakan. Untuk memahami bagaimana alam semesta ini boleh dianggap sebagai sebuah komputer, kita perlu mendalami satu konsep utama, maklumat. Dalam kehidupan seharian, kita biasa menganggap maklumat itu sebagai pengetahuan, berita, teks dalam buku atau data dalam pemacu kilat. Namun, dalam bidang fizik, konsep ini membawa maksud yang jauh lebih mendalam dan asas. Maklumat ialah sesuatu yang membolehkan kita membezakan satu keadaan daripada keadaan yang lain. Bayangkan sekeping shilling. Ia boleh menghadap, kepala atau ekor. Kedua-dua keadaan ini berbeza dan boleh dibezakan. Ini bermakna shilling tersebut mengandungi satu bit maklumat. Bit adalah unit maklumat yang paling kecil dan asas. Ia adalah jawapan kepada soalan ya, tidak, benar, salah, sifar, samuro atau satu, saku. Sekarang, bayangkan bahawa keseluruhan realiti pada tahap yang paling asas terbina daripada bit-bit seperti ini. Setiap zarah asas elementary particle, setiap kuanta ruang pada dasarnya menyimpan sejumlah maklumat tentang sifat-sifatnya, kedudukannya, momentumnya, putarannya, spin dan casnya. Apabila zarah-zarah ini berinteraksi, mereka sebenarnya sedang bertukar maklumat. Proses fizikal seperti pertembungan dua elektron boleh dilihat sebagai proses pengiraan komputasi di mana maklumat tentang keadaan awal elektron diubah menjadi maklumat tentang keadaan akhir mereka. Idea bahawa maklumat adalah sesuatu yang primer, yang utama, mengubah sepenuhnya cara kita melihat dunia. Dahulu, ahli fizik berpendapat bahawa blok binaan asas alam semesta ialah jirim dan tenaga. Maklumat pula hanyalah sifat yang menggambarkan keadaan jirim tersebut. Tetapi konsep it from bit, ia daripada bit, membalikkan segalanya. Konsep ini mencadangkan bahawa jirim dan tenaga itu sendiri adalah sekunder. Mereka hanyalah manifestasi atau, jika anda mahu, hasil daripada pemprosesan entiti yang lebih fundamental, iaitu maklumat. Bayangkan watak dalam permainan komputer.
Ia terbentuk daripada piksel di skrin, tetapi hakikatnya ia adalah set 0 dan 1 dalam memori komputer. Bagi otak itu, piksel adalah realiti. Bagi kita, ia hanyalah paparan kepada maklumat. Begitulah juga alam semesta kita. Ia mungkin hanyalah paparan agung bagi kod maklumat asas yang fundamental. Mari kita bayangkan alam semesta kita ini sebagai sebuah komputer. Jika demikian, ia mesti berfungsi sama ada secara analog ataupun digital. Apakah perbezaan asas antara kedua-duanya? Komputer analog berurusan dengan nilai-nilai yang berterusan atau kontinu. Contoh piring hitam vinil lama. Laluan bunyi di piring itu adalah garisan yang bersambung tanpa putus, meniru bentuk gelombang bunyi dengan sangat tepat. Atau fikirkan jam pasir, di mana aliran pasirnya tidak pernah terputus. Fizik klasik, iaitu fizik Newton dan Einstein, adalah analog pada dasarnya. Ia mengandaikan bahawa ruang, masa dan tenaga boleh mengambil sebarang nilai, tidak kira betapa kecilnya ia boleh dibahagi. Antara dua titik dalam ruang, anda sentiasa boleh mencari titik ketiga. Begitu juga antara dua saat waktu, pasti ada saat yang lain di antaranya. Komputer digital pula bertentangan sama sekali. Ia berfungsi dengan nilai diskret atau terputus-putus. Ia beroperasi menggunakan sifar dan satu, 0 dan 1. Setiap maklumat, sama ada muzik, gambar atau teks, pada akhirnya dipecahkan kepada sejumlah bit asas yang terhad. Imej pada skrin anda dibina daripada bilangan piksel yang terhad, dengan setiap piksel mempunyai warna yang ditetapkan. Begitu juga, fail muzik terdiri daripada bilangan sampel yang terhad, yang mencatat kekuatan bunyi pada detik-detik masa yang spesifik. Persoalannya, bagaimana pula dengan alam semesta kita? Untuk masa yang lama, kita percaya ia bersifat analog. Namun, pada awal abad ke-20, revolusi saintifik besar-besaran berlaku dengan kemunculan mekanik kuantum. Mekanik kuantum inilah yang memperkenalkan konsep diskrit. Ia mendedahkan bahawa pada tahap yang paling fundamental, banyak kuantiti fizikal tidak boleh berterusan. Mereka hanya wujud dalam bentuk paket atau porsi yang berasingan, yang kita panggil kuanta. Sebagai contoh, tenaga cahaya hanya dipancarkan dan diserap dalam paket yang sangat spesifik yang dikenali sebagai foton. Elektron dalam atom hanya boleh menduduki tahap tenaga tertentu, seolah-olah ia berada di anak-anak tangga, dan ia sama sekali tidak boleh berada di antara anak tangga tersebut. Penemuan ini adalah hujah yang pertama dan paling kukuh bahawa alam semesta kita mungkin bersifat digital pada tahap yang paling dalam. Jika tenaga dikuantakan, mengapakah ruang dan masa tidak boleh dikuantakan juga? Idea radikal inilah yang menjadi tunjang kepada konsep fizik digital. Idea bahawa ruang dan masa mungkin tidak berterusan atau lancar, tetapi sebenarnya terdiri daripada piksel yang sangat kecil dan tidak boleh dibahagi, merupakan antara konsep paling menarik dalam fizik moden. Jika alam semesta adalah sebuah komputer digital, maka skrinnya mesti mempunyai resolusi, mesti ada jarak minimum yang mungkin dan juga tempoh masa minimum yang mungkin. Unit fundamental seperti ini memang wujud dalam fizik teori. Ia dipanggil panjang Planck dan masa Planck. Panjang Planck adalah nilai yang sangat-sangat kecil, kira-kira 10 kuasa negatif 35 meter sebut 35 meter. Untuk membayangkan betapa kecilnya ini, bayangkan sebuah atom. Sekarang, bayangkan pula seluruh alam semesta yang kelihatan. Saiz atom berbanding saiz alam semesta adalah lebih kurang sama dengan saiz panjang Planck.
berbanding saiz atom itu sendiri. Ini adalah head fundamental bagi ketepatan di mana kita boleh menentukan lokasi sesuatu. Dipercayai bahawa pada skala yang lebih kecil, konsep ruang itu sendiri akan hilang maknanya. Sama seperti itu, masa Planck adalah masa yang diambil oleh cahaya untuk bergerak melintasi panjang Planck. Nilainya adalah kira-kira 10 kuasa negatif 43 saat. 3 saat. Inilah momen atau kelipan yang paling pendek, ia seperti detik pemproses kosmik. Tiada proses yang boleh berlaku lebih pantas daripada ini. Jadi, apakah yang sebenarnya berlaku pada skala Planck ini? Kita tidak tahu dengan pasti kerana kita belum mempunyai teknologi untuk melihat sedalam itu. Tetapi teori-teori mencadangkan bahawa pada tahap ini, ruang masa berhenti menjadi licin. Ia menjadi berbuih, berbutir, menyerupai struktur mendidih yang dipenuhi zarah maya yang sentiasa muncul dan hilang. Ia terdiri daripada piksel fundamental inilah dia. Sekiranya ini benar, maka ia adalah petunjuk langsung kepada sifat digital reality kita. Sebarang pergerakan, sebarang perubahan dalam alam semesta pada dasarnya adalah suis keadaan piksel-piksel ruang masa ini, sama seperti bagaimana piksel pada skrin komputer berubah untuk mencipta ilusi pergerakan. Kita bincangkan salah satu idea yang paling aneh dan kontraintuitif, namun ia sangat sesuai dengan konsep alam semesta komputer. Ini dipanggil prinsip holografik. Ini bermula diusulkan oleh ahli fizik seperti Hooft dan Leonard Susskind ketika mereka mengkaji lubang hitam. Inti petinya boleh dirumuskan seperti ini. Segala-galanya yang berlaku dalam isi padu ruang tertentu boleh dihuraikan sepenuhnya oleh maklumat yang tersimpan di sempadan isi padu tersebut. Bayangkan sebuah hologram biasa yang mungkin anda lihat pada kad kredit atau cenderamata. Ia adalah imej yang rata dwi-dimensi, tetapi apabila anda melihatnya dari sudut yang betul, ia mewujudkan ilusi lengkap objek 3 dimensi. Semua maklumat mengenai objek 3D tersebut, entah bagaimana, telah dikodkan pada permukaan 2D ini. Prinsip holografik mencadangkan bahawa sesuatu yang serupa mungkin berlaku untuk seluruh alam semesta kita. Kita melihat dunia sebagai 3 dimensi. Kita ada panjang, lebar dan tinggi. Tetapi, bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Bagaimana jika semua maklumat tentang alam semesta 3D kita sebenarnya direkodkan pada permukaan 2 dimensi yang jauh, yang mengelilingi kita seperti ufuk kosmik gergasi. Kita dengan semua galaksi, bintang dan planet kita mungkin hanyalah unjuran holografik daripada maklumat ini. Idea ini kedengaran seperti fiction science semata-mata, tetapi ia mempunyai asas teori yang kukuh, terutamanya berkaitan dengan fizik lubang hitam dan teori tali, string theory. Sebagai contoh, membantu menyelesaikan beberapa paradoks yang berkaitan dengan maklumat yang jatuh ke dalam lubang hitam. Yang paling penting, ia sekali lagi meletakkan maklumat di tempat yang paling utama. Jika seluruh realiti kita adalah sebuah hologram, maka entitas asasnya bukanlah ruang 3 dimensi tetapi matriks informasi di 3 dimensi yang memproyeksikannya. Ini adalah satu lagi hujah yang kuat bahawa alam semesta pada dasarnya adalah pemproses informasi. Lohong hitam boleh dikatakan sebagai objek yang paling misteri dan ekstrim di seluruh alam semesta. Namun, dari perspektif fizik maklumat, ia dilihat bukan hanya sekadar raksasa kosmik, tetapi adalah gedung dan pemproses maklumat yang sebenar. Mari kita kaji mengapa.
Menurut teori klasik, segala-galanya yang melintasi ufuk peristiwa, event horizon, lohong hitam akan hilang dari pandangan kita buat selama-lamanya. Ufuk peristiwa ini adalah sempadan mutlak, titik tanpa kembali. Malah, cahaya pun tidak dapat melepaskan diri darinya. Oleh itu, secara logiknya, sebarang maklumat yang dibawa oleh objek yang jatuh, sama ada sebiji buku atau keseluruhan kapal angkasa, akan musnah begitu sahaja. Tetapi di sinilah timbulnya masalah besar dalam fizik. Salah satu hukum asas alam yang fundamental menyatakan bahawa maklumat tidak boleh dimusnahkan, mungkin berubah bentuk atau menjadi sukar diakses, tetapi ia tidak akan hilang begitu sahaja tanpa meninggalkan kesan. Paradoks ini yang kita kenali sebagai paradoks maklumat lohong hitam telah membelenggu para saintis dan ahli fizik selama berdekad-dekad. Penyelesaian yang akhirnya dicadangkan, termasuklah oleh Stephen Hawking sendiri, berkait rapat dengan apa yang dinamakan prinsip holografik. Ternyata maklumat tersebut tidaklah lenyap di dalam lohong hitam. Sebenarnya ia dicetak atau terakam pada ufuk peristiwanya. Lagi, para saintis mendapati bahawa maksimum maklumat yang boleh disimpan dalam mana-mana kawasan ruang angkasa adalah berkadar, bukan dengan isi tubuhnya seperti yang kita jangkakan, tetapi dengan luas permukaannya. Had ini yang dinamakan had Bekenstein limit adalah had yang dicapai sepenuhnya oleh lohong hitam. Jadikan lohong hitam sebagai penyimpan maklumat paling padat yang dibenarkan oleh hukum alam. Ia menyerap jirim dan tenaga, namun segala maklumat mengenainya dikekalkan dan disimpan di ufuk peristiwanya. Dan kemudian, melalui proses yang dikenali sebagai sinaran Hawking, lohong hitam akan menguap dengan amat perlahan, mengembalikan maklumat yang tersimpan itu semula ke dalam alam semesta dalam bentuk yang dikodkan. Justeru, lohong hitam kini tidak lagi dilihat sebagai pemusnah, tetapi sebagai cakera keras kosmik gergasi dan pemproses yang memproses semula jirim dan tenaga menjadi maklumat tulen. Jika alam semesta ini adalah sebuah komputer, apakah sistem operasinya dan program apakah yang sedang berjalan padanya? Salah satu jawapan paling menarik untuk soalan ini telah dikemukakan oleh saintis dan usahawan Stephen Wolfram dalam karya penting beliau, A New Kind of Science. Wolfram mencadangkan bahawa di sebalik segala kerumitan yang kita lihat di sekeliling kita, mungkin tersimpan peraturan yang sangat mudah, seumpama mekanisme yang menggerakkan apa yang dipanggil automaton selular. Apa itu automaton selular? Bayangkan satu grid, misalnya papan catur. Setiap petak atau sel pada papan ini boleh berada dalam beberapa keadaan, misalnya sama ada hitam atau putih. Kemudian kita menetapkan satu peraturan yang amat mudah yang menentukan warna petak itu pada langkah seterusnya, berdasarkan warna petak-petak jiran di sekelilingnya. Contohnya, peraturannya mungkin berbunyi, jika sesuatu petak mempunyai betul-betul satu jiran berwarna hitam, petak itu akan bertukar menjadi hitam. Jika tidak, ia akan kekal putih. Itu sahaja. Kita mulakan automaton ini dengan konfigurasi awal dan ia mula berevolusi selangkah demi selangkah, generasi demi generasi, mengikut peraturan ringkas tadi. Nampak seperti peraturan primitif, sebegitu tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang menarik. Namun, Wolfram membuktikan bahawa ini sama sekali tidak benar. Beliau telah mengkaji sejumlah besar sistem ini dan mendapati bahawa peraturan yang paling ringkas sekalipun mampu menjana tingkah laku yang sangat kompleks dan tidak dapat diramalkan.
Sesetengah automaton selular menghasilkan corak yang tersusun dan berulang. Ada pula yang menghasilkan struktur yang kelihatan rawak dan huru-hara. Yang paling menakjubkan, terdapat automaton yang menjana struktur yang kelihatan kompleks dan bermakna mirip seperti organisma hidup atau kepingan salji. Ini menunjukkan apa yang dipanggil tingkah laku emergent, di mana kerumitan timbul daripada kesederhanaan tanpa memerlukan sebarang rancangan atau reka bentuk yang rumit. Ini sangat mirip dengan apa yang kita perhatikan dalam alam semula jadi. Struktur yang kompleks seperti galaksi, kepingan salji dan organisma hidup muncul hasil daripada tindakan hukum fizik yang agak mudah. Idea Stephen Wolfram adalah bahawa seluruh alam semesta kita ini pada dasarnya mungkin merupakan automa selular gergasi. Ruang itu adalah jaringan atau grid, mungkin bukan jaringan yang sekata tetapi dalam bentuk graf yang kompleks, manakala zarah-zarah asas dan interaksi mereka pula adalah hasil daripada program fundamental yang sangat mudah yang sedang dijalankan di atas jaringan ini. Hukum fizik yang kita anggap sebegitu rumit seperti teori kerelatifan mekanik kuantum dan model standard bukannya hukum yang fundamental. Menurut Wolfram, ia hanyalah sifat-sifat emergent, iaitu sifat yang timbul di peringkat makro daripada sistem pengkomputeran yang sangat mendalam ini. Bayangkan cuaca. Kita tahu bahawa cuaca berasaskan hukum pergerakan molekul udara yang agak mudah, tetapi untuk meramalkan tingkah laku taufan hanya dengan berpandukan pergerakan molekul individu adalah hampir mustahil. Tingkah laku taufan itu adalah sifat emergent bagi sistem besar. Begitu juga, hukum fizik mungkin hanyalah manifestasi makroskopik bagi operasi program alam semesta yang bersifat mikroskopik. Hipotesis ini membawa beberapa implikasi yang sangat menarik. Pertama, ia menyarankan bahawa mungkin wujud hanya satu program, mungkin sangat ringkas dan pendek, yang menjana semua kerumitan alam semesta kita. Wolfram dan pasukannya kini sedang mencari program alam semesta ini. Kedua, ia menerangkan mengapa sesetengah perkara di dunia ini kelihatan rumit dan tidak dapat diramalkan. Wolfram menamakan fenomena ini sebagai ketidakreduktan pengiraan, computational irreducibility. Ini bermakna untuk mengetahui hasil operasi sistem yang kompleks, tiada jalan pintas. Kita tidak boleh hanya mengambil formula dan mengira hasilnya. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya adalah dengan mensimulasikan operasi sistem itu langkah demi langkah. Dan jika alam semesta kita adalah sistem yang tidak boleh direduksi secara pengiraan, ini bermakna masa depannya pada dasarnya tidak dapat diramalkan. Kita tidak boleh memajukannya atau fast forward. Kita hanya boleh melaluinya mengikut setiap taktik rentak pemproses alam semesta. Mari kita teruskan analogi alam semesta sebagai sebuah komputer. Walau serumit mana pun sesuatu program komputer itu, ia tetap tertakluk kepada peraturan dan batasan dalaman tertentu. Sebagai contoh, dalam permainan video, sesebuah watak tidak boleh menembusi dinding kerana enjin permainan telah diprogramkan sedemikian. Terdapat invariant tertentu, iaitu nilai-nilai yang kekal tidak berubah. Sekarang, mari kita lihat alam semesta kita. Di dalamnya juga wujud hukum-hukum keabadian yang fundamental. Yang paling terkenal termasuklah hukum keabadian tenaga, hukum keabadian momentum dan hukum keabadian momentum sudut. Hukum keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta daripada tiada dan tidak boleh dimusnahkan.
ia hanya boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Sebagai contoh, tenaga kimia dalam bateri bertukar menjadi tenaga elektrik dan seterusnya menjadi tenaga cahaya dan haba dalam lampu suluh. Jumlah keseluruhan tenaga dalam sistem tertutup kekal malar. Begitu juga jumlah momentum, iaitu kuantiti pergerakan dalam sesuatu sistem jasad akan kekal tidak berubah jika tiada daya luaran yang bertindak ke atasnya. Dalam kerangka hipotesis alam semesta yang mengira atau computing universe, hukum-hukum keabadian ini dilihat dari perspektif baharu. Ia boleh dianggap sebagai peraturan asas atau invariant dalam program komputer alam semesta. Inilah syarat-syarat yang termaktub dalam kod realiti yang tidak boleh dilanggar. Ia menjamin kestabilan dan keboleh-ramalan dunia kita. Jika tenaga tidak dikekalkan, dunia akan menjadi tempat yang huru-hara dan tidak menentu, di mana objek boleh muncul dan hilang secara rawak. Hukum keabadian ini merupakan jaminan bahawa pengiraan, calculation, yang dilakukan oleh alam semesta adalah konsisten dan logik. Menariknya, dalam fizik, hukum-hukum ini berkait rapat dengan simetri asas ruang dan masa. Sebagai contoh, hukum keabadian tenaga adalah hasil daripada hakikat bahawa hukum fizik tidak berubah mengikut masa. Sementara itu, hukum keabadian momentum pula adalah hasil daripada kenyataan bahawa hukum fizik adalah sama di semua titik dalam ruang. Dari sudut pandangan analogi komputer, ini bermakna kod program alam semesta adalah universal dan tidak bergantung pada di mana atau bila ia dilaksanakan. Setiap komputer mempunyai batasan asas, kelajuan pemprosesnya. Pemproses hanya boleh melaksanakan sejumlah operasi tertentu sesaat dan ia tidak boleh berfungsi lebih pantas daripada had itu. Inilah yang menentukan kelajuan maksimum bagi pemprosesan dan penghantaran maklumat di dalam sistem. Jadi, adakah batasan yang serupa wujud di alam semesta kita? Ya, dan kita semua maklum akan hal itu. Ia adalah kelajuan cahaya dalam vakum. Berdasarkan teori kerelatifan khas Einstein, tiada objek berjisim boleh bergerak lebih pantas daripada cahaya dan tiada maklumat, tiada isyarat sebab akibat boleh merebak melangkaui kelajuan ini. Kelajuan cahaya adalah had kelajuan mutlak di alam semesta. Mengapa mesti cahaya? Dalam kerangka paradigma maklumat, jawapannya menjadi sangat anggun. Kelajuan cahaya bukan sekadar kelajuan pergerakan foton. Ia adalah kelajuan asas penyebaran maklumat dalam jalinan ruang masa. Ibarat, jika anda mahu frekuensi jam maksimum pemproses alam semesta. Bayangkan piksel-piksel ruang masa seperti yang telah kita bincangkan. Maklumat mengenai keadaan satu piksel tidak boleh dihantar kepada piksel bersebelahan secara serta-merta, tetapi dalam satu detik jam kosmik bersamaan dengan masa Planck. Kelajuan cahaya adalah nisbah antara jarak Planck dengan masa Planck. Inilah kelajuan had di mana keadaan grid kosmik itu dikemas kini. Had ini mempunyai implikasi yang sangat mendalam. Ia menentukan struktur sebab akibat dalam dunia kita. Sesuatu peristiwa hanya boleh mempengaruhi peristiwa lain jika isyarat cahaya sempat bergerak di antara keduanya. Ini menghasilkan apa yang dipanggil kon cahaya bagi setiap peristiwa, kawasan ruang masa yang boleh dipengaruhinya pada masa hadapan dan yang telah mempengaruhinya pada masa lalu. Apa sahaja di luar kon ini tidak mempunyai kaitan sebab akibat. Oleh itu, kelajuan mutlak yang kita perhatikan dalam fizik boleh ditafsirkan sebagai batasan asas terhadap kelajuan pemprosesan
maklumat dalam alam semesta kita yang memproses data ini. Selama ini, kita sering membayangkan alam semesta dengan analogi komputer klasik yang hanya beroperasi menggunakan bit, iaitu sifar dan satu. Tetapi pada peralihan abad ke-20 dan ke-21, satu konsep pengkomputeran baharu yang jauh lebih hebat telah muncul, pengkomputeran kuantum. Dan menariknya, dunia mekanik kuantum, dunia atom dan zarah asas sangat menyerupai dunia komputer kuantum. Apakah perbezaan utamanya? Bit klasik hanya boleh menjadi sifar atau satu, manakala bit kuantum atau qubit disebabkan oleh prinsip superposisi, ia boleh wujud serentak sebagai sifar dan satu. Malah dalam apa jua kombinasi antara keduanya, qubit hanya akan memilih satu keadaan tertentu pada saat pengukuran dibuat. Ini boleh diibaratkan seperti sekeping shilling yang sedang berputar di udara, yang mana sebelum ia jatuh, ia adalah kedua-duanya kepala dan ekor pada masa yang sama. Sifat ini membolehkan komputer kuantum memproses sejumlah besar maklumat secara serentak. Sebuah komputer dengan hanya beberapa puluh qubit sahaja mampu melakukan pengiraan yang tidak dapat ditandingi oleh superkomputer klasik yang paling berkuasa sekalipun. Zarah-zarah asas dalam alam semesta kita sebenarnya berkelakuan serupa seperti qubit. Sebagai contoh, selagi kita tidak mengukur putaran spin elektron, ia berada dalam superposisi keadaan spin atas dan spin bawah. Foton pula berada dalam superposisi semua laluan yang mungkin sehinggalah ia mengenai sebuah pengesan. Secara dasarnya, keseluruhan mekanik kuantum menerangkan evolusi superposisi-superposisi ini. Ahli fizik Seth Lloyd menganggarkan bahawa jika setiap zarah asas dianggap sebagai pembawa maklumat, sejak peristiwa letupan besar Big Bang berlaku, alam semesta telah melaksanakan kira-kira 10 kuasa 120 suatu dua operasi logik asas. Itu adalah angka yang sungguh besar. Ini membawa kepada hipotesis bahawa jika alam semesta ini adalah sebuah komputer, ia pastinya bukan komputer klasik tetapi komputer kuantum. Semua proses yang berlaku pada peringkat fundamental adalah pengkomputeran kuantum, dan dunia klasik yang kita biasa, dunia dengan kedudukan dan kelajuan yang pasti, hanyalah hasil daripada pengukuran atau decoherence apabila superposisi kuantum runtuh ke salah satu keadaan yang mungkin. Salah satu fenomena yang paling aneh dan tidak intuitif dalam mekanik kuantum ialah belitan kuantum, quantum entanglement. Einstein pernah menggelarnya sebagai tindakan ngeri dari jarak jauh, spooky action at a distance. Intipati fenomena ini adalah begini: kita boleh mencipta sepasang zarah, contohnya dua foton, di mana keadaannya akan sentiasa saling berkait, tidak kira sejauh mana jarak di antara mereka. Contohnya, kita boleh belitkan keadaan polarisasi mereka. Jika polarisasi satu foton didapati menegak, maka polarisasi foton yang satu lagi akan serta-merta menjadi mendatar, dan sebaliknya. Yang paling mengejutkan, kaitan ini kekal utuh walaupun zarah-zarah ini diletakkan di hujung galaksi yang bertentangan. Sebaik sahaja kita mengukur polarisasi foton pertama, kita akan serta-merta tahu polarisasi foton kedua. Maklumat seolah-olah dihantar dengan serta-merta melebihi kelajuan cahaya. Ini nampaknya melanggar prinsip sebab akibat causality yang pernah kita bincangkan. Walau bagaimanapun, sebenarnya tiada pelanggaran berlaku. Melalui belitan ini, kita tidak boleh menghantar maklumat yang bermakna melebihi kelajuan cahaya.
Kita tidak boleh memaksa foton pertama untuk menerima keadaan yang kita inginkan bagi menghantar mesej kepada foton kedua. Hasil pengukuran sentiasa rawak. Kita hanya mengetahuinya post factum, iaitu selepas fakta. Tetapi, bagaimana kita menjelaskan korelasi serta-merta ini? Dari sudut pandangan hipotesis alam semesta pengkomputeran, Computing Universe Hypothesis, belitan ini boleh dilihat sebagai sejenis kaitan khas, iaitu kaitan bukan setempat, non-local connection, dalam kod realiti itu sendiri. Ini sama seperti dua pemboleh ubah, variables, dalam program komputer yang dikaitkan secara tegar. Perubahan pada satu pemboleh ubah serta-merta akan terpancar pada yang lain, tidak kira di mana ia disimpan dalam memori. Zarah-zarah yang terbelit bukanlah dua entiti yang berasingan, tetapi ia adalah satu sistem tunggal yang diperihalkan oleh satu fungsi gelombang yang sama, iaitu satu objek tunggal dalam program tersebut. Jarak dalam ruang tidak lagi relevan untuk kaitan ini. Ini menunjukkan bahawa tanggapan intuitif kita tentang ruang sebagai sesuatu yang memisahkan objek mungkin tidak lengkap. Pada tahap maklumat yang lebih mendalam, segala-galanya di alam semesta mungkin saling berkaitan jauh lebih rapat daripada yang kita sangkakan. Dalam dunia kuantum, terdapat satu lagi misteri agung yang masih belum terpecahkan, dikenali sebagai masalah pengukuran. Menurut hukum mekanik kuantum, sesuatu sistem kuantum, contohnya elektron, sebelum diukur, wujud dalam pelbagai keadaan serentak. Inilah yang kita panggil superposisi. Sistem ini digambarkan oleh apa yang dinamakan fungsi gelombang, yang berevolusi dengan lancar dan boleh diramalkan mengikut masa. Tetapi, sebaik sahaja kita cuba mengukur sifat sistem itu, katakanlah kedudukannya, sesuatu yang pelik berlaku. Fungsi gelombang itu serta-merta runtuh, collapse, dan sistem itu secara rawak memilih satu daripada keadaan yang mungkin. Elektron yang sebelum ini seolah-olah tersebar di seluruh ruang, tiba-tiba muncul di satu titik tertentu. Mengapa dan bagaimana keruntuhan ini berlaku? Apa yang begitu istimewa tentang perbuatan mengukur itu? Ini adalah salah satu persoalan fizik yang paling mendalam dan belum terjawab. Terdapat pelbagai tafsiran mengenai hal ini. Sebagai contoh, tafsiran Copenhagen hanya menyatakan bahawa pengukuran adalah proses asas yang tidak boleh dijelaskan oleh persamaan kuantum yang sama. Tafsiran banyak dunia, many worlds interpretation, pula mencadangkan bahawa tiada keruntuhan yang berlaku. Sebaliknya, pada saat pengukuran, alam semesta berpecah kepada banyak dunia selari, di mana setiap satu mewujudkan hasil yang berbeza. Dalam kerangka hipotesis komputer, masalah pengukuran boleh dilihat dari sudut pandangan baharu. Tindakan pengukuran adalah saat di mana alam semesta yang berfungsi sebagai komputer perlu mengira dan mengeluarkan hasil yang muktamad. Sebelum pengukuran, sistem berada dalam keadaan ketidakpastian. Seperti set kebarangkalian, sama seperti komputer, menyimpan maklumat dalam bentuk taburan kebarangkalian. Pengukuran adalah ibarat permintaan, request, kepada sistem yang memaksanya untuk menyelesaikan pengiraan dan memberikan jawapan yang jelas. Mengapa hasilnya rawak? Mungkin ini berkaitan dengan ketidakreduksian komputasi yang dibincangkan oleh Wolfram. Atau mungkin terdapat elemen kebetulan yang mendasar seperti penjana nombor rawak, random number generator, yang sudah tertanam dalam algoritma alam semesta. Walau apapun penjelasannya, peralihan dari ketidakpastian kuantum kepada kepastian klasik ini boleh dilihat sebagai fasa utama dalam proses
komputasi yang sentiasa berlaku dalam realiti kita. Perbincangan tentang alam semesta sebagai sebuah komputer pasti akan membawa kita kepada satu idea yang paling mendebarkan dan meresahkan, hipotesis simulasi. Jika alam semesta kita berfungsi seperti komputer, dikawal oleh algoritma dan dibina daripada bit-bit maklumat, mungkinkah ia sebenarnya buatan? Mungkinkah kita semua hanyalah watak-watak dalam simulasi komputer yang sangat canggih yang dijalankan oleh tamadun yang jauh lebih maju? Idea ini yang dipopularkan oleh filem The Matrix sebenarnya mempunyai asas falsafah dan saintifik yang kukuh. Hujah yang paling terkenal yang menyokongnya telah dirumuskan oleh ahli falsafah Nick Bostrom. Hujah beliau yang dikenali sebagai argumen simulasi dibina berdasarkan 3 anggapan atau postulat. Postulat pertama, kemungkinan besar tamadun akan pupus sebelum mencapai kematangan teknologi yang mampu mencipta simulasi realiti. Jika tamadun mencapai tahap kematangan tersebut, atas sebab tertentu tidak berminat untuk menjalankan simulasi nenek moyang mereka. Postulat ketiga, pasti kita sedang hidup dalam simulasi komputer. Bostrom berhujah bahawa sekurang-kurangnya satu daripada 3 kenyataan ini mesti benar. Sekiranya postulat pertama dan kedua adalah salah, bermakna tamadun sering mencapai tahap yang diperlukan dan gemar menjalankan simulasi. Dari masa ke masa, jumlah realiti simulasi dan makhluk simulasi di dalamnya akan menjadi jauh lebih besar berbanding realiti dan makhluk asas yang sebenar. Oleh itu, mengikut hukum kebarangkalian yang mudah, mana-mana pemerhati yang dipilih secara rawak seperti anda atau saya berkemungkinan besar adalah simulasi, bukannya entiti sebenar. Banjur, ini adalah hujah logik semata-mata. Ia tidak membuktikan bahawa kita berada dalam simulasi, tetapi ia menunjukkan bahawa kemungkinan ini perlu dipertimbangkan secara serius. Idea-idea fizik digital, ruang masa berasaskan piksel atau hukum alam sebagai algoritma, semua ini adalah bukti tidak langsung yang sangat sesuai dengan kerangka hipotesis ini. Selain hujah falsafah tulisan oleh Nick Bostrom, terdapat juga pertimbangan lain yang lebih bersifat fizikal yang boleh mencadangkan bahawa kita sebenarnya hidup dalam simulasi. Salah satunya ialah apa yang dipanggil masalah penalaan halus, fine tuning alam semesta. Hakikatnya, pemalar fizikal asas seperti pemalar graviti, kias elektron dan kelajuan cahaya mempunyai nilai yang tepat-tepat diperlukan untuk kewujudan struktur kompleks dan kehidupan. Salah satu daripada pemalar ini sedikit sahaja berbeza, alam semesta akan menjadi entiti yang sama sekali berlainan. Bintang-bintang tidak akan dapat membakar, unsur-unsur berat tidak akan terbentuk, kimia tidak akan wujud. Dan dengan itu, kehidupan seperti yang kita ketahui mustahil untuk muncul. Alam semesta begitu ideal ditalak khas untuk kita. Terdapat beberapa penerangan. Ada yang melihat ini sebagai tangan pencipta. Merujuk kepada prinsip antropik, kita memerhatikan jenis alam semesta ini kerana jika ia berbeza, kita tidak akan wujud untuk memerhatikannya. Golongan ketiga pula mencadangkan kewujudan multiverse, berbilang semesta, di mana terdapat pelbagai alam semesta yang tidak terhingga dengan undang-undang dan pemalar yang berbeza, dan kita hanya bernasib baik berada di salah satu yang ramah, boleh didiami. Namun, hipotesis simulasi menawarkan jawapan lain yang sangat ringkas. Pemalar tersebut ditala dengan halus kerana ia ditetapkan oleh seorang pengatur cara,
programmer. Pencipta simulasi itu hanya memilih parameter dunia maya mereka sedemikian rupa sehingga kerumitan kompleksiti boleh muncul dan berkembang. Ini ibarat bagaimana pembangun permainan video melaraskan enjin fizikal supaya permainan itu menarik dan boleh dimainkan. Hujah lain yang menyokongnya ialah keupayaan alam semesta itu sendiri untuk difahami. Mengapa dunia kita begitu mudah dijelaskan menggunakan bahasa matematik? Mengapa kita, makhluk yang berevolusi hanya untuk kelangsungan hidup di savana Afrika, mampu memahami undang-undang mekanik kuantum dan kosmologi? Mungkin ini kerana alam semesta itu sendiri dibina berdasarkan prinsip matematik dan logik sama seperti mana-mana program komputer. Ia dicipta dengan tujuan bahawa ia boleh difahami sekurang-kurangnya sehingga tahap tertentu. Jika benar kita hidup dalam simulasi komputer, maka timbul persoalan yang wajar. Bolehkah kita mengujinya? Mampukah kita mencari bug dalam kod itu atau glitch dalam matriks yang akan mendedahkan sifat buatan realiti kita? Sesetengah saintis percaya bahawa ini mungkin. Mereka mencadangkan agar kita mencari anomali dan ketidakselarasan dalam data eksperimen fizik kita. Contohnya, jika ruang masa kita bukan entiti yang berterusan tetapi sejenis grid diskrit seperti yang pernah kita bincangkan, ini pasti akan mengenakan had tertentu pada proses fizikal. Ahli fizik teori, Silas Bean, berpendapat bahawa grid sedemikian akan menyebabkan anisotropi, yakni sifat fizikal bergantung pada arah pergerakan. Khususnya, zarah bertenaga sangat tinggi yang dikenali sebagai sinar kosmik sepatutnya bergerak melalui grid ini dengan cara yang sedikit berbeza mengikut arah. Spektrum mereka sepatutnya mempunyai had tertentu yang berkait dengan saiz sel pada jejala alam semesta ini. Setakat ini, kesan seperti itu masih belum dikesan, namun pencarian tetap diteruskan. Idea lain adalah mencari artifak atau ralat pembundaran dalam operasi simulasi itu sendiri. Mana-mana komputer, walau sekuat mana pun, mempunyai ketepatan pengiraan yang terhad. Mungkin pada tahap yang sangat halus, kita boleh perhatikan bahawa hukum fizik tidak berfungsi dengan ketepatan yang sempurna. Sebaliknya, terdapat sisihan kecil yang disebabkan oleh ralat ini. Satu lagi cara yang mungkin ialah mencari pintu belakang, backdoor atau mesej tersembunyi daripada pencipta. Jika simulasi ini dicipta dengan tujuan tertentu, mungkin penciptanya meninggalkan semacam Easter egg untuk kita, satu isyarat yang boleh kita temui. Sudah tentu semua ini masih pada tahap hipotesis dan spekulasi semata-mata. Mungkin juga simulasi ini begitu sempurna sehingga kita secara prinsipnya tidak dapat membezakannya daripada realiti asas selagi kita berada di dalamnya. Namun, kemungkinan untuk melakukan pencarian ini memaksa kita melihat dunia dengan pandangan yang sama sekali berbeza, mengubah setiap ahli fizik eksperimen menjadi detektif berpotensi yang mencari jejak pengatur cara agung. Bila kita mendalami idea bahawa alam semesta ini berfungsi sebagai satu pengkomputeran raksasa, kita pasti akan berdepan dengan persoalan paling misteri dan kompleks. Apakah sebenarnya sifat asas kesedaran itu? Dari mana datangnya? Diri kita, sensasi subjektif kewujudan, keupayaan untuk berfikir, merasa dan mengalami sesuatu. Jika segala-galanya, termasuk badan dan otak kita, hanyalah sebahagian daripada pengiraan gergasi ini, di mana letaknya kesedaran kita dalam skema tersebut? Adakah ia juga sekadar hasil daripada pengiraan yang rumit?
Pandangan ini yang dikenali sebagai fungsionalisme kalkulatif mencadangkan bahawa kesedaran bukanlah sifat material hidup yang istimewa, tetapi adalah ciri khas bagi jenis pemprosesan maklumat tertentu. Tidak kira sama ada proses itu dilaksanakan oleh neuron biologi dalam otak atau transistor silikon dalam komputer. Selagi sistem itu melakukan pengiraan yang betul, selagi ia mampu memodelkan dirinya sendiri dan dunia di sekelilingnya, maka kesedaran akan muncul di dalamnya. Dari perspektif ini, kesedaran kita hanyalah sejenis sistem pengendalian OS peringkat tinggi yang berjalan di atas perkakasan hardware otak kita. Ia memproses aliran maklumat daripada deria, membina model realiti dan membuat keputusan. Jati diri kita adalah sifat emergent yang terbit daripada sistem maklumat yang amat kompleks ini. Ini bermakna secara dasarnya adalah mungkin untuk mencipta kecerdasan buatan AI yang memiliki tahap kesedaran yang sama sekali, tidak berbeza daripada kita. Namun, terdapat pandangan alternatif. Setengah ahli falsafah dan saintis seperti Roger Penrose berpendapat bahawa kesedaran tidak boleh direduksikan hanya kepada pengiran. Mereka menegaskan bahawa terdapat elemen non-kalkulatif dalam fungsi otak kita yang berkait rapat dengan proses kuantum yang halus dalam mikrotubul neuron. Dari sudut pandang mereka, pemikiran manusia, terutamanya intuisi dan kreativiti, tidak mungkin dapat disimulasikan menggunakan komputer biasa, malah komputer kuantum sekalipun. Jika pandangan ini benar, ia akan mencabar idea bahawa kita hanyalah watak dalam sebuah simulasi. Mungkin kesedaran kita inilah yang sebenarnya menghubungkan kita kepada realiti asas, menjadi jambatan antara dunia yang dapat dikira dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Isu kebebasan berkehendak atau free will berkait rapat dengan persoalan kesedaran, consciousness. Jika alam semesta ini adalah komputer gergasi yang beroperasi mengikut hukum deterministik atau hukum kebarangkalian seperti yang didapati dalam mekanik kuantum, adakah masih ada ruang untuk pilihan bebas kita? Atau adakah setiap keputusan, fikiran dan tindakan kita sudah ditetapkan oleh syarat awal alam semesta dan algoritmanya? Ini adalah salah satu dilema falsafah tertua yang mendapat perspektif baharu di bawah hipotesis alam semesta sebagai komputer. Sekiranya alam semesta ini adalah komputer klasik yang deterministik, berfungsi seperti jam yang tepat, jawapannya nampaknya jelas. Kebebasan berkehendak itu tiada. Segala yang berlaku termasuk cara otak kita berfungsi adalah akibat yang tidak dapat dielakkan daripada keadaan terdahulu. Masa depan sudah tertulis dan secara teori ia boleh dikira jika kita tahu keadaan penuh sistem pada satu masa tertentu. Rasa bahawa kita membuat pilihan hanyalah ilusi. Kita tidak menyedari semua sebab yang mendorong tindakan kita. Mekanik kuantum, QM, dengan sifat kebetulan, randomness, asasnya seolah-olah menawarkan celah bagi kebebasan berkehendak. Jika hasil pengukuran kuantum adalah rawak, maka mungkin masa depan kita tidak tetap predetermined. Adakah yang mencadangkan bahawa kesedaran mungkin boleh mempengaruhi hasil peristiwa kuantum rawak dalam otak dan dengan itu membimbing keputusan kita? Walau bagaimanapun, kebanyakan ahli fizik dan falsafah berpendapat bahawa kebetulan semata-mata tidak sama dengan kebebasan berkehendak. Jika keputusan kita hanya hasil daripada lemparan dadu kuantum yang rawak, ia tidak menjadikan kita lebih bebas
hanya menggantikan determinisme yang ketat dengan kekacauan yang tidak dapat diramalkan. Dalam konteks model Stephen Wolfram dan ketakterurangan pengkomputerannya, computational irreducibility, persoalan ini dilihat dari sudut yang berbeza pula. Walaupun jika sesuatu sistem itu sepenuhnya deterministik, tingkah lakunya boleh menjadi terlalu kompleks sehingga mustahil untuk meramalnya lebih cepat daripada kejadian itu sendiri berlaku. Dalam erti kata ini, masa depan kita adalah terbuka dan tidak dapat diramalkan secara praktikal, walaupun ia sudah ditetapkan secara teori. Mungkin kebebasan berkehendak kita terletak tepat pada kerumitan pengiraan dan ketidakpastian proses pemikiran kita ini. Teori pengkomputeran, kita ada satu konsep yang amat penting, tesis Church-Turing. Tesis ini menyatakan bahawa setiap masalah yang boleh diselesaikan melalui algoritma, ia juga boleh diselesaikan oleh apa yang kita kenali sebagai mesin Turing. Mesin Turing sendiri adalah model pengkomputeran abstrak yang mudah yang diasaskan oleh Alan Turing. Ia terdiri daripada satu pita tak terhingga yang terbahagi kepada sel-sel dan dilengkapi dengan kepala pembaca penulis. Kepala ini boleh bergerak, membaca dan menulis simbol pada pita berdasarkan satu set peraturan yang ditetapkan. Walaupun kelihatan ringkas, mesin Turing mempunyai sifat universal. Bermakna ia mampu meniru atau memodelkan operasi mana-mana komputer lain bermula daripada kalkulator ringkas sehinggalah kepada superkomputer yang paling berkuasa sekalipun. Pada dasarnya, tesis Church-Turing menetapkan had atau sempadan bagi apa yang secara fundamentalnya kita anggap sebagai terkira atau boleh dikira. Jika kita mengandaikan bahawa alam semesta ini adalah sebuah komputer, maka timbullah persoalan. Adakah ia berfungsi seperti mesin Turing? Adakah ia patuh kepada tesis Church-Turing? Majoriti saintis yang bekerja dalam bidang fizik digital percaya bahawa jawapannya adalah ya. Mereka berpendapat bahawa semua proses dalam alam semesta bersifat algoritmik dan boleh disimulasikan pada komputer universal. Walaupun simulasi ini mungkin memerlukan jumlah masa dan memori yang tidak dapat dibayangkan. Inilah yang dikenali sebagai tesis Church-Turing yang kuat, yang diaplikasikan dalam konteks fizik. Sekiranya tesis ini benar, ia membayangkan bahawa tidak wujud proses ajaib atau proses yang tidak dapat dikira dalam alam semula. Jadi, termasuk evolusi kehidupan dan cara otak kita berfungsi, akhirnya hanyalah proses pengolahan maklumat yang mengikut peraturan tertentu. Bagaimanapun, wujud juga pandangan alternatif. Sesetengah pendidik membuat hipotesis bahawa alam semesta mungkin menampung apa yang dipanggil hyperpengkomputeran, iaitu proses yang melangkaui had keupayaan mesin Turing. Sebagai contoh, proses ini mungkin mampu menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil untuk diselesaikan oleh komputer biasa. Calon-calon bagi proses sedemikian kadangkala termasuk beberapa aspek teori kerelatifan seperti potensi perjalanan masa atau kesan kuantum yang masih belum kita fahami sepenuhnya. Sekiranya kewujudan hyperpengkomputeran dalam alam semula jadi berjaya dibuktikan, ia akan mencetuskan revolusi besar dan menandakan bahawa alam semesta kita ini merupakan sebuah komputer yang jauh lebih berkuasa daripada apa yang pernah kita bayangkan. Marilah kita kembali meneliti semula idea bahawa alam semesta ini sebenarnya adalah sebuah komputer kuantum yang maha besar. Kita sudah sentuh bahawa zarah-zarah asas
berkelakuan seperti kubit, wujud dalam superposisi pelbagai keadaan. Persoalannya, bagaimana pengiraan ini berlaku? Bagaimanakah alam semesta memproses kesemua maklumat kuantum ini? Satu pandangan terhadap proses ini mencadangkan bahawa keseluruhan evolusi alam semesta dari letupan besar, Big Bang, sehingga ke hari ini adalah satu algoritma kuantum gergasi yang tunggal. Persamaan Schrödinger dan persamaan-persamaan asas fizik kuantum yang lain pada dasarnya menerangkan bagaimana fungsi gelombang alam semesta atau keadaan kuantum keseluruhannya berubah mengikut masa. Ini boleh dibayangkan sebagai penerapan operasi logik kuantum secara berturut-turut ke atas kubit-kubit yang membentuk realiti. Pada setiap rentak masa Planck, alam semesta menjalankan langkah seterusnya dalam pengiraan global ini. Jadi, apakah sebenarnya yang dihitungnya? Mungkin ia sedang mengira dirinya sendiri. Tujuannya hanyalah untuk berevolusi mengikut peraturan dalamannya sendiri. Namun, terdapat hipotesis yang lebih eksotik. Sebagai contoh, sesetengah saintis mencadangkan bahawa alam semesta mungkin sedang menyelesaikan tugas pengkomputeran yang rumit. Kita, dengan segala interaksi kita, hanyalah hasil sampingan daripada pengiraan gergasi ini. Ibarat bagaimana arus elektrik mengalir melalui berbilion transistor di dalam pemproses yang menjalankan program kompleks. Arus itu sendiri tidak mempunyai matlamat, tetapi gabungannya menyelesaikan tugas yang diberikan. Satu lagi konsep menarik ialah Darwinisme kuantum. Mengandaikan bahawa keadaan objek yang stabil dan klasik yang kita perhatikan di sekeliling kita adalah hasil daripada sejenis pemilihan semula. Jadi, pada peringkat kuantum, daripada kepelbagaian keadaan kuantum yang mungkin, hanya yang paling tahan terhadap interaksi dengan persekitaran sajalah yang terselamat. Persekitaran sentiasa mengukur sistem, menyalin maklumat mengenainya, dan hanya keadaan yang paling sesuai atau yang paling mudah disalin menjadi realiti objektif. Maka, dunia klasik kita muncul daripada kekacauan kuantum hasil daripada proses maklumat yang sangat mirip dengan evolusi Darwin. Jika alam semesta ini diibaratkan komputer, pasti ia ada permulaan dan berkemungkinan pengakhiran. Permulaannya kita kenali sebagai letupan besar atau Big Bang. Dari sudut pandang komputasi, itulah detik program alam semesta mula dilancarkan. Keadaan awal alam semesta ini sangat ringkas, panas dan padat dengan tahap entropi yang amat rendah. Bayangkan ia sebagai data input yang dimasukkan ke dalam komputer sebelum sebarang proses pengiraan bermula. Jadi, apakah pula pengakhirannya? Mengikut model kosmologi kontemporari, senario paling mungkin ialah apa yang digelar sebagai kematian haba atau heat death alam semesta. Disebabkan pengembangan yang berterusan, alam semesta akan menjadi semakin sejuk dan hampa. Bintang akan malap dan padam, jirim akan mereput, dan lohong hitam akan mengewap. Akhirnya, yang tinggal hanyalah sup homogen yang sejuk, campuran zarah, subatomik dan sinaran, di mana semua proses akan terhenti sepenuhnya. Suhu di setiap titik akan menjadi seragam dan keadaan entropi maksimum atau kekacauan tertinggi akan tercapai. Dari perspektif informatik, ini menandakan tamatnya proses komputasi. Pengiraan hanya boleh berlaku apabila wujudnya perbezaan atau kecerunan, the gradient, iaitu jurang antara keadaan teratur dan tidak teratur, antara entropi rendah dan tinggi. Perbezaan inilah yang membolehkan tenaga digunakan dan maklumat diproses. Apabila keseluruhan sistem mencapai keseimbangan, komputasi akan terhenti.
komputer itu akan tergantung hang dalam keadaan akhirnya. Justeru, keseluruhan sejarah alam semesta daripada permulaan yang tersusun rapi hinggalah pengakhiran yang huru-hara boleh dianggap sebagai satu proses komputasi yang panjang. Proses ini secara beransur-ansur menggunakan sumber awalnya, iaitu entropi rendah untuk menghasilkan kerumitan, struktur dan akhirnya maklumat. Kematian haba adalah detik di mana tiada lagi ruang yang tinggal pada cakera keras, hard disk, alam semesta. Manakala unit pemprosesan pusat, CPU, berhenti berfungsi akibat ketiadaan tenaga. Ini adalah pengakhiran yang menyedihkan, namun logik bagi alam semesta komputer. Ia menepati sepenuhnya hukum kedua termodinamik yang pada dasarnya adalah undang-undang tentang peningkatan maklumat atau kekacauan yang tidak dapat dipulihkan dalam mana-mana sistem tertutup. Salah satu aspek paling menakjubkan tentang dunia kita ialah betapa matematiknya ia. Mengapa hukum alam begitu mudah diterangkan menggunakan bahasa matematik? Mengapa formula matematik yang anggun dan abstrak yang direka oleh manusia boleh meramalkan tingkah laku objek fizikal dengan begitu tepat, daripada sebiji ipal yang jatuh hingga kepada penggabungan lohong hitam? Persoalan ini telah meresahkan saintis dan ahli falsafah selama berabad-abad. Ahli fizik Eugene Wigner malah pernah menulis esei terkenal bertajuk Keberkesanan Matematik yang Tidak Munasabah dalam Sains Semula Jadi. Hipotesis alam semesta komputasi, Computational Universe, menawarkan jawapan yang sangat terus terang dan logik kepada persoalan ini. Alam semesta begitu mudah diterangkan oleh matematik kerana pada dasarnya ia sendiri adalah struktur matematik. Hukum fizik bukan sekadar penerangan tentang realiti. Ia adalah realiti itu sendiri. Ia adalah algoritma yang menggerakkan komputer alam semesta. Dan matematik adalah bahasa tempat algoritma ini ditulis. Dalam gambaran dunia ini, timbul pula persoalan falsafah klasik yang lain. Adakah matematik itu ditemui atau direka? Kita menemui kebenaran matematik yang sudah wujud secara objektif seperti idea platonik, atau adakah kita menciptanya sendiri seperti peraturan permainan catur? Dari sudut pandang alam semesta komputer, pilihan pertama ditemui kemungkinan besar benar. Struktur dan hukum matematik wujud tanpa bergantung kepada kita. Ia adalah assembler, bahasa pengatur caraan asas realiti kita. Dan kita, saintis fizik, ibarat jurutera kejuruteraan terbalik, reverse engineering. Kita mengkaji cara kerja peranti yang rumit, iaitu alam semesta, dan cuba memulihkan kod sumber, iaitu program yang mendasarinya. Setiap hukum fizik biharu yang ditemui, setiap teori yang disahkan, ia adalah satu lagi baris atau fungsi dalam kod ini yang berjaya kita decompile. Ini juga menjelaskan mengapa kadangkala penyelidikan matematik tulen yang kelihatan terpisah sepenuhnya daripada realiti tiba-tiba mendapat aplikasi dalam bidang fizik. Pakar matematik apabila menyelidiki dunia struktur abstrak, pada dasarnya mereka terjumpa blok binaan itu sendiri, iaitu blok yang boleh digunakan untuk membina kod alam semesta kita atau mana-mana alam semesta lain yang mungkin di sekeliling kita. Kita menyaksikan kerumitan yang luar biasa, daripada corak kepingan salji yang halus, berbilion neuron dalam otak manusia, sehinggalah trilion bintang di angkasa lepas. Persoalannya, bagaimana kerumitan ini boleh muncul daripada keadaan alam semesta yang ringkas dan hampir seragam selepas letupan besar, Big Bang.
Proses ini yang dikenali sebagai emergent atau keterbitan adalah salah satu isu utama dalam sains, dan teori pengkomputeran memberikan kita alat yang sangat berkuasa untuk memahaminya. Kita pernah membincangkan automaton selular, cellular automata, ciptaan Stephen Wolfram yang menunjukkan bagaimana peraturan yang sangat mudah boleh menghasilkan tingkah laku yang amat kompleks. Inilah intipati sebenar fenomena emergent dalam dunia pengkomputeran. Kerumitan tidak wujud dalam sistem itu sejak awal lagi. Ia tidak memerlukan pelan atau cetak biru yang rumit. Sebenarnya muncul secara semula, jadi hasil daripada pengulangan peraturan ringkas. Bayangkan sekumpulan burung yang berterbangan. Setiap burung hanya mengikut 3 peraturan mudah, terbang ke arah yang sama seperti burung lain di sebelahnya, kekalkan jarak tertentu antara satu sama lain, dan elakkan pertembungan. Tiada ketua yang mengawal keseluruhan kawanan itu. Tetapi daripada interaksi setempat yang mudah ini, timbullah tingkah laku yang kompleks dan tersusun bagi keseluruhan kawanan, seolah-olah mereka bergerak sebagai satu organisma tunggal. Ini adalah contoh klasik sistem emergent. Teori kompleksiti yang mengkaji sistem sebegini mencadangkan bahawa alam semesta kita mungkin telah disesuaikan untuk berada betul-betul di sempadan huru-hara edge of chaos. Ini adalah keadaan di mana sistem tidaklah terlalu teratur dan statik dan tidak juga terlalu huru-hara dan tidak menentu. Dan inilah struktur yang paling menarik dan kompleks muncul. Struktur yang mampu menyimpan dan memproses maklumat serta mampu menyusun kendiri, self-organize dan menyesuaikan diri. Kehidupan nampaknya adalah contoh paling jelas fenomena ini. Menggunakan hukum fizik dan kimia untuk membina struktur maklumat yang semakin kompleks, yang mampu bertahan dan membiak. Dari sudut pandangan pengkomputeran, evolusi kehidupan ialah algoritma carian yang meroka ruang konfigurasi yang luas lalu menemui konfigurasi yang paling stabil dan paling cekap untuk memproses maklumat dan tenaga. Alam semesta ini adalah sebuah komputer. Adakah ia memiliki had-had asas yang sama seperti yang dihadapi oleh komputer yang kita bina? Pada abad ke-20, ahli matematik Kurt Gödel telah membuktikan 2 teorem ketidaklengkapan beliau yang terkenal yang telah menggugat asas matematik dan logik. Teorem pertama menyatakan bahawa dalam mana-mana sistem formal yang cukup kompleks dan konsisten seperti aritmetik, akan sentiasa wujud kenyataan yang benar tetapi mustahil untuk dibuktikan atau disangkal dalam kerangka sistem itu sendiri. Ia seolah-olah berada di luar batasan sistem tersebut. Teorem kedua pula menegaskan bahawa sistem sedemikian tidak boleh membuktikan konsistensinya sendiri. Kedua-dua teorem ini meletakkan had asas terhadap apa yang boleh kita buktikan menggunakan logik formal. Alan Turing kemudiannya menunjukkan bahawa terdapat hubungan rapat antara kebolehtabahan, probability dan kebolehiraan, computability. Khususnya, beliau membuktikan kewujudan apa yang dipanggil masalah henti, halting problem. Tiada algoritma umum yang dapat menentukan untuk mana-mana program rawak dan inputnya, sama ada program itu akan tamat pada suatu masa atau akan terus berjalan selama-lamanya. Hasil-hasil penemuan ini membawa implikasi falsafah yang mendalam terhadap bidang fizik, terutamanya jika kita menerima hipotesis bahawa alam semesta adalah entiti yang melakukan pengiraan. Jika hukum fizik adalah sistem formal, maka teorem-teorem Gödel boleh bermakna wujudnya kebenaran fizikal.
tentang alam semesta yang pada dasarnya tidak akan pernah dapat kita terbitkan daripada hukum-hukum tersebut. Mungkin ada fenomena fizikal yang bersifat tidak dapat dibuktikan. Masalah henti sebaliknya mungkin membawa maksud bahawa kita tidak akan pernah dapat mencipta beramal masa depan yang universal, teori segala-galanya, theory of everything, yang membolehkan kita dengan mengetahui syarat awal untuk meramalkan dengan ketepatan 100%. Sama ada sesuatu proses fizikal akan berhenti. Contohnya, sama ada ia akan menyebabkan pembentukan lohong hitam atau akan berterusan selama-lamanya, tidak akan wujud. Had-had pengetahuan ini mungkin bukan sekadar akibat daripada kekurangan kita, tetapi merupakan sifat asas kepada sifat realiti yang berkebolehiran itu sendiri. Bagaimanapun, penting untuk kita faham bahawa hipotesis alam semesta yang dikira, computational universe, meskipun ia kedengaran sangat elegan dan menarik, bukanlah teori saintifik yang diterima secara universal. Ia lebih merupakan program penyelidikan, satu set idea dan metafora yang membantu saintis melihat masalah lama dari perspektif baharu. Hipotesis ini tidak terlepas daripada kritikan hebat dan masalah yang belum diselesaikan. Salah satu isu utama ialah peralihan daripada diskrit, terputus-putus, kepada berterusan, continue. Walaupun mekanik kuantum telah mencapai kejayaan, banyak bidang fizik, terutamanya teori relativity M, yang menerangkan graviti dan struktur ruang masa, masih bergantung pada matematik yang berterusan, continuous mathematics. Sehingga kini, tiada siapa yang berjaya mencipta teori diskrit sepenuhnya yang dapat menghasilkan semua ramalan teori Einstein dengan tepat. Bagaimana piksel ruang masa yang diskrit ini menghasilkan geometri licin yang kita perhatikan pada peringkat makro masih menjadi persoalan terbuka. Selain itu, pengkritik berpendapat bahawa analogi komputer ini mungkin hanyalah anthropocentrism. Kita cenderung untuk menerangkan dunia melalui teknologi tercanggih pada zaman kita. Pada abad ke-19, alam semesta disamakan dengan mekanisme jam, clockwork. Hari ini, kita membandingkannya dengan komputer. Mungkin di masa depan, teknologi baru akan muncul dan kita akan menggunakan metafora baharu yang dianggap lebih sesuai. Terdapat juga pendekatan alternatif untuk mewujudkan teori segala-galanya, theory of everything, yang tidak bersandarkan pada idea pengiraan. Contohnya, teori rentetan, string theory, mencadangkan bahawa objek asas bukanlah zarah titik, tetapi rentetan satu dimensi yang sangat kecil dan getarannya kita tafsirkan sebagai zarah-zarah yang berbeza. Pendekatan lain, iaitu graviti kuantum gelung, loop quantum gravity, cuba mengkuantumkan ruang masa itu sendiri, menggambarkannya sebagai jaringan gelung yang saling berkaitan. Teori-teori ini juga melibatkan idea diskrit pada skala Planck, tetapi tidak menekankan maklumat dan pengiraan sebegitu rupa. Kemungkinan besar, teori muktamad akan menggabungkan elemen daripada kesemua pendekatan ini. Sains adalah satu proses yang berterusan dan kita masih berada di permulaan perjalanan untuk memahami sifat asas realiti. Menghadapi pelbagai kekangan dan kritikan, idea bahawa maklumat adalah blok binaan asas fundamental bagi alam semesta semakin mendapat tempat dalam fizik moden. Ia menawarkan bahasa penyatuan yang berpotensi menghubungkan dua teori terhebat abad ke-20, teori relativity M dan mekanik kuantum. Kedua-dua teori ini berfungsi dengan cemerlang dalam domain masing-masing.
Relativity menerangkan graviti dan dunia berskala besar, manakala mekanik kuantum pula menerangkan dunia atom dan zarah. Namun, kedua-duanya tidak serasi antara satu sama lain. Mereka menggunakan kerangka matematik yang berbeza dan memberikan ramalan yang bercanggah apabila cuba diaplikasikan pada objek, di mana kesan kuantum dan graviti adalah penting. Contohnya lubang hitam atau saat-saat awal letusan besar, Big Bang. Percubaan untuk mencipta teori tunggal graviti kuantum adalah cabaran utama fizik teori hari ini. Pendekatan maklumat mungkin adalah kunci yang akan membuka pintu kepada penyatuan ini. Kita telah melihat bagaimana kajian maklumat dalam lubang hitam membawa kepada prinsip holografik yang menghubungkan graviti dengan teori medan kuantum. Ahli fizik kini percaya bahawa ruang masa itu sendiri bukanlah sesuatu yang asas. Ia adalah fenomena kemunculan, emergent, yang timbul daripada struktur yang lebih mendalam, daripada jalinan maklumat kuantum. Bayangkan bahawa ruang hanyalah sejenis ilusi yang timbul daripada korelasi atau kekusutan, entanglement, antara qubit asas bagi realiti. Geometri ruang masa, iaitu kelengkungannya yang kita tafsirkan sebagai graviti, hanyalah manifestasi struktur hubungan maklumat ini. Dalam gambaran dunia ini, teori relativity dan mekanik kuantum hanyalah pendekatan yang berbeza, iaitu cara yang berlainan untuk menerangkan realiti kuantum maklumat tunggal yang terdalam ini. Pencarian teori asas ini pada dasarnya adalah pencarian kod sumber, source code, bagi alam semesta. Kita berundur sedikit dan meninjau gambaran yang lebih besar. Kita bermula dengan analogi mudah. Alam semesta ini seperti komputer kerana ia memproses mengikut set peraturan tertentu. Dan kita lihat bagaimana metafora yang kelihatan ringkas ini disokong oleh pelbagai bidang fizik. Ia ruang masa yang diskrit atau berpiksel pada tahap Planck, pengkuantuman tenaga dan kuantiti lain. Prinsip holografi yang menyatakan bahawa realiti 3 dimensi kita mungkin adalah unjuran maklumat dari permukaan 2 dimensi, lubang hitam sebagai penyimpan dan pemproses maklumat yang paling cekap secara semula. Jadi, hukum keabadian, conservation laws, sebagai invarian dalam atur cara alam semesta dan kelajuan cahaya sebagai had frekuensi jamnya. Mekanik kuantum sebagai penerangan cara kerja komputer kuantum gergasi, di mana zarah adalah qubit dan belitan kuantum, entanglement, adalah hubungan bukan setempat dalam kod. Malah fenomena kompleks seperti kemunculan, kerumitan dan kehidupan dapat dijelaskan dalam kerangka teori pengkomputeran dan sistem emergent. Konsep ini menawarkan pandangan yang bersatu dan konsisten tentang dunia. Ia meletakkan keutamaan bukan pada jirim dan tenaga, tetapi pada entiti yang lebih abstrak dan mungkin lebih fundamental, iaitu maklumat. Ia mengubah hukum fizik daripada peraturan misteri yang dikenakan ke atas dunia dari luar kepada sifat sedia ada sistem yang berfungsi itu sendiri menjadi algoritmanya. Ia memberikan kita bahasa dan alat baharu untuk menyelidiki misteri kewujudan yang paling mendalam. Sudah tentu, ini tidak bermakna kita telah memahami segalanya. Sebaliknya, gambaran dunia ini menimbulkan lebih banyak persoalan. Tetapi ini adalah persoalan yang baik. Ini adalah persoalan yang mendorong sains ke hadapan. Memaksa kita untuk memikirkan semula tanggapan paling asas kita tentang apa itu realiti. Baiklah, kita sudah tiba kepada soalan yang terakhir dan mungkin yang paling rumit. Jika alam semesta ini adalah sebuah komputer,
dan realiti kita hanyalah simulasi, maka siapakah yang menekan butang mula? Siapakah yang menulis keseluruhan program itu? Persoalan ini membawa kita melangkaui batas fizik, terus ke dalam ruang lingkup metafizik dan falsafah. Sains, berdasarkan takrifannya, hanya mengkaji program itu sendiri, aturan, struktur dan perilakunya. Ia tidak dapat mengintip di sebalik skrin untuk melihat pengatur cara. Sebarang jawapan kepada soalan ini pasti terletak dalam domain kepercayaan atau spekulasi. Kita boleh mengandaikan bahawa pengatur cara itu adalah tamadun yang amat maju dari realiti asas atau dunia nyata, seperti dalam hujah Nick Bostrom. Mungkin mereka melancarkan simulasi kita untuk tujuan penyelidikan, sejarah atau bahkan hanya sebagai hiburan semata-mata. Kita bagi mereka hanyalah sejenis permainan komputer yang sangat kompleks atau eksperimen saintifik. Kemungkinan lain ialah bahawa alam semesta kita adalah sebahagian daripada hierarki simulasi yang tidak berkesudahan. Kita disimulasi oleh satu tamadun yang mana tamadun itu pula disimulasi oleh tamadun lain dan begitulah seterusnya sehingga ia mencapai realiti asas yang sebenar. Satu lagi idea yang lebih abstrak menunjukkan bahawa alam semesta adalah sistem yang tersusun dan mengira secara kendiri. Tiada pengatur cara luaran. Ia sendiri yang mencipta hukum dan strukturnya melalui proses yang boleh kita namakan pemilihan semula, jadi kosmologi. Mungkin terdapat pelbagai alam semesta dan hanya yang bertahan adalah yang hukumnya membenarkan kerumitan dan kewujudan pemerhati. Akhir sekali, soalan ini secara tidak langsung selari dengan pandangan agama dan teologi tradisional mengenai pencipta Tuhan sebagai pengatur cara yang mencipta dunia dengan menulis kod fundamentalnya. Kedengaran sangat moden dan pastinya menarik bagi ramai orang. Pada akhirnya, kita tiada jawapan yang pasti dan mungkin kita tidak akan pernah menemuinya. Tetapi soalan ini sahaja sudah cukup untuk memaksa kita merenung tempat kita di kosmos dan makna kewujudan kita. Adakah kita ini produk rawak hasil hukum alam yang buta atau sebahagian daripada rancangan agung? Adakah kita realiti fundamental atau sekadar bayangan di dinding gua Plato yang dipancarkan dari dunia bertaraf lebih tinggi? Perjalanan panjang dan tenang kita meneliti hipotesis alam semesta yang mengira computational universe kini hampir tiba ke penghujungnya. Kita telah sedar bahawa idea ini bukan sekadar fiction science. Ia adalah paradigma saintifik yang serius yang menggabungkan konsep-konsep dari bidang fizik, sains komputer dan falsafah. Ia menawarkan perspektif baharu untuk melihat realiti melalui lensa maklumat dan pengkomputeran. Mari kita imbas kembali beberapa poin penting dalam pandangan ini. Alam semesta berkelakuan seperti sebuah komputer kerana ia memproses maklumat iaitu keadaan zarah-zarah menggunakan algoritma yang kita kenali sebagai hukum-hukum fizik. Pada peringkat asas yang paling fundamental iaitu pada skala Planck, ruang dan masa mungkin bersifat diskrit seperti piksel yang membayangkan bahawa realiti itu sendiri mempunyai sifat digital. Mekanik kuantum dengan konsep superposisi dan jalinan entanglement menjadikan alam semesta seolah-olah sebuah komputer kuantum yang gergasi. Prinsip holografi pula mencadangkan bahawa realiti tiga dimensi kita ini mungkin hanyalah unjuran maklumat yang tersimpan pada sempadan dua dimensi. Dan hipotesis simulasi membawa logik ini ke titik ekstrimnya dengan mengandaikan bahawa
alam semesta kita ini mungkin adalah program yang dicipta secara buatan. Gambaran dunia ini mungkin kelihatan dingin dan mekanikal, seolah-olah ia menghilangkan misteri dan keajaiban yang ada pada dunia. Namun, pada pandangan saya, ianya adalah sebaliknya. Kesedaran bahawa kita mungkin sebahagian daripada pengiraan yang agung, yang sangat kompleks, yang telah berjalan selama hampir 14 bilion tahun, memberikan makna yang baharu dan mendebarkan kepada kewujudan kita. Ini tidak sedikit pun mengurangkan keindahan matahari terbenam atau kerumitan perasaan manusia. Sebaliknya, ia membuatkan kita lebih kagum dengan betapa elegan dan hebatnya program fundamental itu yang mampu melahirkan semua keindahan dan kerumitan ini daripada peraturan yang paling ringkas. Ini mengubah kita daripada penghuni alam semesta yang pasif kepada peneroka aktif yang berusaha untuk merungkai kodenya. Dan adalah penting untuk kita tegaskan bahawa hipotesis alam semesta yang berkomputer pada dasarnya adalah sebuah alat pemikiran yang sangat berkuasa. Memberikan kita bahasa baharu untuk menerangkan dunia. Bahasa ini terbukti berkesan. Mungkin di masa hadapan, hipotesis ini akan disangkal atau digantikan dengan teori yang lebih sempurna. Atau sebaliknya, ia mungkin mendapat pengesahan eksperimen dan menjadi asas utama fizik abad ke-21. Walau apapun kesudahannya, ia telah pun mengubah perspektif kita terhadap banyak persoalan asas. Ia memaksa kita memikirkan tentang apakah maklumat itu dan apakah peranannya dalam mengatur alam semesta. Menunjukkan bagaimana kerumitan yang tidak terbatas boleh muncul daripada kesederhanaan yang melampau. Telah menghapuskan sempadan antara fizikal dan abstrak, antara jirim dan matematik. Dan sudah tentu ia telah meletakkan di hadapan kita soalan-soalan eksistensial yang paling mendalam. Siapakah kita? Dari manakah kita datang? Dan apakah hakikat realiti kita? Hipotesis ini adalah peringatan bahawa alam semesta ini jauh lebih aneh, menakjubkan dan misteri daripada apa yang kita bayangkan. Dan bahawa penemuan terbesar menanti kita di persimpangan disiplin yang berbeza, di mana fizik bertemu dengan sains komputer dan sains bertemu dengan falsafah. Sambil anda menyelami tidur, biarkanlah pemikiran ini mengalir bebas dalam minda anda. Bayangkan alam semesta sebagai lautan maklumat, di mana setiap gelombang, setiap zarah adalah hasil daripada pengiraan gergasi yang kekal abadi. Dan anda bukan sekadar sebutir pasir di lautan ini. Anda adalah sebahagian daripadanya, sebahagian yang mampu menyedari dan cuba memahami keagungan dan kerumitan seluruh proses ini. Mungkin terletaknya salah satu tujuan utama pengiraan semesta ini. Dan di sinilah kita, dalam keheningan ini, bersendirian dengan pemikiran yang menakjubkan ini. Pemikiran bahawa jalinan realiti tidak dibentuk daripada jirim, tetapi daripada maklumat. Bahawa ruang di sekeliling kita mungkin terdiri daripada piksel yang tidak terlihat dan masa mengalir dalam langkah-langkah diskrit pada skala Planck. Pembalikan paling mengejutkan dalam cerita ini sudah tentu ialah prinsip holografi. Idea bahawa realiti tiga dimensi kita yang jelas dan nyata ini mungkin hanyalah sebuah unjuran, sebuah hologram yang dirakamkan pada sempadan dua dimensi yang jauh. Kita mungkin tidak hidup di dalam buku itu sendiri, tetapi hanya pada kulit depannya. Ini benar-benar membalikkan semua pemahaman intuitif kita tentang dunia. Dan sudah tentu hipotesis simulasi
yang mengubah kita daripada penentu takdir kita sendiri menjadi watak di dalam atur cara seseorang, memaksa kita melihat semula segala yang kita anggap sebagai nyata. Kesimpulan utama perjalanan kita ini mudah. Melihat alam semesta sebagai komputer raksasa bukan sekadar permainan minda. Ia adalah pendekatan saintifik yang amat bermanfaat yang sudah pun membantu kita menyelesaikan misteri fizik yang paling rumit dan mungkin suatu hari nanti akan membawa kita kepada teori segala-galanya. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya mendalami renungan yang mendalam lagi menenangkan ini. Saya harap kuliah ini membantu anda berehat dan bersedia untuk tidur. Jika anda menikmati perjalanan ke kedalaman sains ini, sila tekan suka, like dan langgan saluran kami agar tidak terlepas kuliah-kuliah tidur yang baharu. Dan kini, sebelum anda benar-benar terlelap, izinkan saya mengajukan satu soalan. Sila tuliskan jawapan anda di bahagian komen apabila anda bangun nanti. Jika anda diberi akses seketika kepada kod sumber alam semesta kita dan boleh mengubah hanya satu baris, satu penggelar atau satu peraturan, yang akan anda ubah dan mengapa? Selamat malam dan semoga anda bermimpi indah tentang alam semesta yang mengira